Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Puan Yang di-Pertua peluang yang diberikan kepada saya untuk turut berbahas dalam rang undang-undang ini. Dan saya mengucapkan tahniah kepada pihak kerajaan di atas pembentangan undang-undang cukup baik ini. Cuma apabila disebut tadi ada pembahas kita menyatakan bahawa ini kali pertama di dalam sejarah kerajaan Berhasrat nak laksanakan rang undang-undang ini, sebenarnya itu kurang tepat. Putrajaya pun telah sebut tadi bahawa ini telah pun dimulakan oleh kerajaan terdahulu, iaitu pada kita lihat pada 3 September 2021 Kementerian Keuangan pernah menerbitkan kertas konsultasi awam bagi bajet 2022, iaitu Akta Tanggungjawab Fiskal, dan ia bagi meminta pandangan awam berkenaan dengan akta yang tanggungjawab fiskal yang hari ini kita sedang bincangkan pada hari ini. Berhormat Paya Besar boleh sahkan beliau berada sebagai Timbalan Menteri Keuangan pada masa itu. Jadi walau apapun tahniah, kerana apabila usaha-usaha yang baik diteruskan itu tidak menjadi masalah. Tetapi bila kita klaim mendakwa bahawa kitalah yang memulakan segala-galanya, itu kurang tepat. Sebagaimana kerajaan terdahulu bila merangka ekonomi, kita teruskan wawasan kemakmuran bersama walaupun ia dimulakan oleh kerajaan Pakatan Harapan. Tetapi kita bawa wawasan kemakmuran bersama itu tanpa kita ubah struktur asas agenda yang ada, kerana itu ialah perkara yang baik. Jadi saya ucapkan tahniah meneruskan usaha-usaha seperti ini. Saya teruskan dengan perbincangan terlontaran idea, iaitu dalam fasal 7 ia berhubung dengan KDNK. Malaysia berada pada tangga ke-37 ekonomi dunia dengan nilai keluaran KDNK sebanyak 406.3 bilion US dollar pada bagi 2022. Sebagai perbandingan, KDNK Indonesia lebih tinggi daripada kita, iaitu 1.3 trilion US dollar, dan nilai KDNK Thailand 495.3 bilion US dollar. Jadi Malaysia perlu merangka strategi dalam memastikan KDNK terus mengukuh. Jadi bagaimana persoalannya, bagaimana akta fiskal ini mampu membantu negara untuk mencapai hasrat ini. Saya mohon pandangan daripada Ibu Berhormat Menteri sebentar lagi. Fasal 9 itu rangka kerja fiskal dalam jangka masa sederhana. Seperti sedia maklum, strategi konsolidasi fiskal jangka sederhana melalui rangka kerja fiskal jangka sederhana tetap menjadi pendirian kerajaan hari ini, seperti yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada 11 September 2023. Jadi sejauh manakah rangka kerja fiskal jangka masa sederhana ini mengikut acuan Madani yang ada pada hari ini mampu mengukuhkan kembali kedudukan keuangan negara demi memastikan kemampanan keberhutangan kerajaan dalam jangka masa sederhana dan panjang ini dapat kita tangani. Ia perlu dirancang dengan jelas hala tujunya ke arah mengurangkan defisit belanjawan yang sedia ada sekarang ini pada kadar 4.9% daripada KDNK pada tahun ini. Puan Yang Pertua, saya mendapat tahu bahawa rang undang-undang dicadangkan oleh menteri ini hendaklah pada setiap tahun keuangan dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat laporan tinjauan ekonomi dan laporan tinjauan fiskal beserta penyata anggaran hasil dan belanjaan bagi tahun itu. Saya memuji usaha ini dan saya mencadangkan selaras dengan janji Pakatan Harapan dalam manifesto Kita Boleh yang disebut dalam PRU yang lepas. Pihak Pakatan Harapan telah menjanjikan untuk mewujudkan pejabat bajet parlimen untuk menganalisis dasar kerajaan, terutamanya urusan fiskal, untuk rujukan semua ahli parlimen tanpa mengira latar belakang parti yang dianggotai. Saya percaya ini merupakan masa yang tepat untuk kita wujudkan apa yang disebut dalam janji tersebut. Pejabat bajet ini boleh operasi untuk memberi analisis bebas dan tidak memihak ke atas sekitaran bajet, dasar fiskal dan implikasi keuangan ke atas cadangan bajet. Saya mohon janji ini dapat ditunaikan memandangkan tuan-tuan berada di pihak kerajaan pada masa ini. Begitu juga dalam fasal 12, tanggungjawab menteri berhubung dengan dasar hasil. Kejatuhan nilai ringgit yang agak ketara ini menggandakan perbelanjaan negara sebenarnya untuk barangan import sekaligus mengurangkan hasil. Ini kali kedua seorang menteri keuangan tidak bimbang dengan kejatuhan nilai ringgit. Saya ulang, ini kali kedua seorang menteri keuangan tidak bimbang dengan kejatuhan nilai ringgit. Kali pertama ialah yang disebut oleh Yang Berhormat Tambun ketika beliau menjadi Ketua Pembangkang. Jadi kalau pada masa itu kali pertama, maka ini kali kedua seorang menteri keuangan tidak bimbang dengan kejatuhan nilai mata wang ringgit. Bahkan kita melihat bahawa kadar kejatuhan itu agak statik. Kalau dulu 4.75 pada sekali hit sahaja, tapi kali ini dia berlegar 74, 72, 75, 70 dan sebagainya. Jadi apakah kerajaan perlu perancangan untuk meningkatkan food security negara bagi mengelakkan hasil negara mengalir keluar, tambahan pula dalam situasi kelemahan ringgit pada hari ini. Fasal 15, tanggungjawab menteri berhubung dengan perbelanjaan awam.
dalam fasa ini berkait langsung kepada Menteri Kewangan yang menambahkan lagi bidang tugas Menteri Kewangan. Jadi pentadbiran semasa hari ini Perdana Menteri Kewangan dipegang oleh orang yang sama. Saya fikir ini masa yang tepat untuk kita memisahkan bidang tugas ini supaya tidak terbeban kepada Yang Berhormat Tambung semata-mata. Saya mohon Timbalan Menteri akan jawab selepas ini. Perkataan 1MDB disebut 2 kali oleh Yang Berhormat Bagan, Yang Berhormat Pasir Gudang. Saya mohon Timbalan Menteri Kewangan nyatakan adakah 1MDB itu satu skandal sebenarnya. Sebab ia perlu dijawab dalam dewan ini kerana apa yang kita dengar bahawa sudah tentu pihak Barisan Nasional dan UMNO di dalam kerajaan punya pandangan yang berbeza tentang 1MDB. Jadi kalau diulang-ulang 1MDB ini satu skandal dan sebagainya, perlu diberikan penjelasan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Kewangan. Begitu juga teguran oleh PSC berhubung dengan isu perjanjian LCS yang tidak dirujuk kepada AG terlebih dahulu. Saya fikir ini merupakan satu perkara yang kontradik dengan apa yang kita nyatakan untuk kita menambahkan tata kelola dan juga wewenang yang baik dalam menguruskan kewangan negara. Terima kasih, Kepada Pertua.